Baik, masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Kali ini pula kita ingin kongsikan beberapa isu yang timbul. Isu yang baru-baru ini timbul adalah dikatakan PDPR ataupun pembelajaran dalam talian ini dikatakan kurang berkesan ataupun kurang efisien. Mengapa? Kerana ada sesetengah situasi di mana mereka ini tidak ada peranti ataupun ada peranti tapi perlu dikongsi kepada adik-beradik yang lain, dan juga bencana alam lah, banjir yang menghanyutkan peranti-peranti mereka yang tidak mampu untuk membeli semula. Ini adalah antara kekangan-kekangan yang dihadapi oleh sesetengah individu, sesetengah pelajar untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Betul, bagi golongan yang berkemampuan, pemilihan peranti itu bukan masalah buat mereka, tetapi bagi golongan yang kurang berkemampuan, bagaimana seperti yang Anim katakan tadi, adik-beradik yang ramai tapi peranti itu ada satu, bagaimana cara mereka untuk menggunakan peranti tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kita akan memperincikan mengenai apa pemilihan peranti yang sesuai untuk proses PDPR dalam talian. Dan di talian kita hari ini, Anim, adalah seorang perunding teknologi maklumat, Encik Muhammad Rizman Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sekejap kita nak melihatnya. Okey, dah ada. Ada. Okey, Encik Muhammad Rizman, kita bercerita tentang keadaan ini yang mewujudkan situasi kurang berkesan ataupun kurang efisiennya pembelajaran dalam talian, iaitu capaian internet dan juga kekangan untuk memperolehi peranti. Tapi sebenarnya adakah keadaan ini boleh diperbaiki dari sudut pandangan Encik Muhammad Rizman sendiri, bagaimana? Okey. Yang pertama, bila kita bercakap mengenai pemilihan peranti itu sendiri, yang pertama sekali kita kena faham bagaimana rangkaian di kawasan tersebut, sokongan rangkaian. Contohnya, jika berada di satu tempat, kita kena tahu adakah sokongan rangkaian tersebut ada connection of 4G ataupun 3G. Okey. Kadang-kadang kita beli peranti, kita nampak harga mahal sampai RM400, RM500, because peranti tersebut mengandungi 4G ataupun LTE connection. Jadi kita nampak kan bila kita beli, dia kata sokongan rangkaian 2G, 3G, 4G. Okay? Itu adalah benda pertama sekali kita nak tengok sama ada kawasan kita ada 3G atau 4G. Kalau kawasan kita tak ada 4G, kenapa kita nak pilih peranti yang mengandungi 4G punya connection? Okey. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok pemilihan peranti tu, kita kena tahu juga apa dia punya RAM. Sebab untuk peranti biasa, sebenarnya kita boleh dapat bawah daripada RM200. Yang mana dah cukup bagus untuk kita buat streaming. Sebagai contoh, kita tahu yang storage dia kita perlukan mungkin dalam 16 gig storage ataupun 128 gig storage. Tetapi RAM tu berfungsi sebagai untuk lihat sama ada speed sesuatu peranti itu macam mana. Contoh saya ambil, bila kita beli satu tablet, kita tengok 3 gig RAM. Contohnya, 3 gig RAM, harga lebih kurang RM198 dah dapat dah. Kadang-kadang harga RM150 pun dah dapat. Cuma bila kita go kepada brand, contoh-contoh brand yang mahal, sebab tu harga dia melambung. Dan dari segi pemilihan peranti, kita tak semestinya membeli peranti yang baru untuk kita pakai untuk PDPR. Kita ada option untuk beli peranti seperti refurbish, because refurbish RM100 dah dapat dah, yang mana dapat dalam 3 gig RAM dan ke atas. Itu antara pemilihan peranti. Okey, adakah spesifikasi ni sesuai untuk pembelajaran dalam talian yang dikatakan dan semua peringkat? Sangat sesuai. Even saya sekarang tengah streaming pun, saya guna 3 gig RAM saja. Because bila kita nak pakai satu peranti, kita kena tengok kita main dengan live ataupun kita banyak menggunakan connection. So kita bukan banyak menggunakan seperti design ke apa ke, itu different story. Sekarang ni kita nak bercakap mengenai untuk kita streaming, live streaming. So live streaming 3 gig RAM, 2 gig RAM dah cukup dah untuk kita akses kepada internet. Itu peranti telefon pintar. Jadi bagaimana pula dengan laptop? Sekarang kita tahu bahawa ada laptop yang dijual secara second hand, dan adakah spesifikasi laptop yang diperlukan untuk mereka ini menjalani PDPR ini dengan cara yang orang kata berjalan lancar? Okey, untuk laptop sebenarnya, laptop dia sama dengan tablet. Lebih kurang sama je tablet dia. Sebab apa? Dia bermula dengan 2 gig RAM, 4 gig RAM, 6 gig RAM. So sama juga dengan pemilihan peranti, untuk laptop kita hanya perlukan 4 gig RAM ataupun 2 gig RAM untuk membolehkan kita mengakses kepada internet. Dan tidak semestinya kita go for second hand. Kita ada option for refurbished laptop. Refurbished laptop hanya anggaran lebih kurang bermula pada RM250 dan ke atas.
untuk laptop-laptop yang second hand, tetapi part-parts di dalam laptop tu telah ditukar kepada third party punya parts, yang mana untuk membolehkan kita menggunakan dan bagi akses kepada internet. Okey, baik. Kita tahu yang baru-baru ini kerajaan telah pun menyatakan tentang subsidi 1 gig untuk mereka bulanan, 1 gig bulanan data yang diberikan secara subsidi untuk kita gunakan. Dan adakah dikatakan dengan 1 gig ni bagaimana dengan penggunaannya? Sesuai dan cukup untuk kita belajar dalam talian dalam masa sebulan? Okey. Bila kita bercakap mengenai 1 gig ni adalah usaha yang sangat bagus. Cuma dia perlu ada persempadanan. Contohnya hari ini kita kata di negeri Perak daripada pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi. Ini adalah masa internet yang paling kuat di negeri Perak. So sekarang ni kalau kita hanya buat 1 gig, kita war-warkan di seluruh negara, okey, percuma 1 gig. Kata bayangkanlah pada pukul 9 pagi semua orang mengakses internet pada pukul 9 pagi menggunakan 1 gig RAM. Lama 1 gig data internet, lama-lama internet connection di seluruh Malaysia akan down. Kita ambil contoh. Kita ambil pada Hari Raya. Okay? Malam Raya kadang-kadang kita send WhatsApp pun tak sampai. Betul. Because of internet connection terlalu jam dekat situ. So, bila kita war-warkan mengenai 1 gig data, apa yang kita boleh buat? Kita buat persempadanan di setiap negeri supaya kita dapat trafik internet yang sangat bagus. Okey, jadi Encik Rizman, apa sebenarnya yang boleh kita lakukan dengan data 1 gig tu? Okey, data 1 gig ni sebenarnya banyak untuk internet access. Tetapi bila kita mengatakan internet access seperti streaming video, dan kalau kita streaming video selama 1 jam pun, data internet 1 gig tu memang takkan habis lah. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita pakai contohnya Zoom ataupun Google Meet untuk kita buat live conference, data internet tu boleh pakai sekurang-kurangnya 2 jam ke 3 jam. Okey. Itu adalah motif yang paling utama lah. Adakah cara ataupun beberapa ciri-ciri tertentu dari segi settingnya untuk kita, dari segi tetapannya untuk kita pilih bagi mengurangkan penggunaan data yang boleh kita tahu? Faham. Okey. Bila kita bercakap mengenai setting ataupun tetapan, kita macam saya cakap tadi berbalik kepada tempat kita tadi. Kalau kawasan kita hanya menerima 3G, kita harus menukar mod kita kepada 3G. Jangan mod kita 4G tetapi kawasan itu hanya mengandungi 3G. Apa yang jadi, setiap minit data kita akan cuba, peranti kita akan cuba untuk mendapatkan 4G punya line. So, yang paling utama di kawasan tetapan tersebut, tukar 4G kepada 3G ataupun auto kepada 3G. Because of kita harus faham macam mana kawasan kita, rangkaian di kawasan kita. Okay? Itu adalah benda yang paling utama. Okey, Encik Rizman, kita sekarang ni kita berada pada situasi di mana kita selalu melihat video dengan orang kata resolusi 4K dan juga HD. Jadi, adakah resolusi ini memainkan peranan yang penting dalam penggunaan data internet? Okey, dia tidak mainkan peranan yang penting sebab resolusi ini hanya lebih kepada peranti tersebut, spesifikasi peranti tersebut. Tetapi yang selebihnya memang tidak mengganggu langsung berkenaan dengan data internet tersebut. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Banyak yang dikongsikan sebenarnya, Encik Muhammad Rizman. Kita harapkan yang terbaik juga. Jaga diri. InsyaAllah. Terima kasih. Itu dia Encik Muhammad Rizman Azhari, perunding teknologi maklumat, berkongsi dengan kita ada solusi yang boleh dilakukan, sebaiknya lah solusi yang sebaiknya. Kadang-kadang ada yang tak mampu langsung, kita pun mengambil kira keadaan itu. Tetapi ini keadaan yang boleh mengurangkan sedikit bajet, dan kita tahu juga cukai pelepasan diberikan 2,500 sehingga 2,500 untuk membeli peranti laptop, gadget dalam kegunaan sesebuah keluarga. Jadi kalau mungkin dalam keluarga tu ada 5 orang anak, bajet lah mungkin 500 sahaja peruntukan untuk seorang anak itu membeli satu peranti, dan peranti itu mungkin boleh pelbagaikan supaya kita nampak fungsinya banyak dan berbeza, boleh digunakan dalam satu keluarga. Hanyalah orang kata cadangan. Betul. Penting untuk ibu bapa sendiri tahu bajetnya berapa, peranti bagaimana yang sesuai untuk anak-anak mereka supaya proses PDPR dalam talian ini dapat dijalankan dengan lancar. Dan Anim, kita nak berehat seketika.